稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上，深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上，深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。主，让我的心不再在乎于这个世界所能给我的，也不再在乎于别人的眼光，让我的心单单属于你，单单在乎你的心思意念。我要全人全心尽情来敬拜，只想你的心得满足。举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你，紧紧地敬拜你，紧紧地敬拜你。敬拜
我心中，充满荣耀光辉的宝座。主，求你来恢复你在我生命中热情奔放燃烧的我。主，求你来恢复你在我心中充满荣耀光辉的宝座。主，求你来恢复你在我生命中热情奔放燃烧的我。愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上如同在天上。愿你恢复奇妙作为，彰显你同在，来翻转我生命。主，求你来恢复你在我心中充满荣耀光辉的宝座。主，求你来恢复你在我生命中热情奔放燃烧的我。愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上如同在天上。愿你恢复奇妙作为，彰显你同在，来翻转我生命。愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上如同在天上。愿你恢复奇妙作为，彰显你同在，来翻转我生命。是的，主啊，求你在我们中间做恢复的工作。我们渴望你的国度降临，你的旨意成全。求你在我们中间彰显你荣耀的同在，恢复你奇妙的作为。恳求你来翻转我们的生命，翻转我们的侍奉，好叫这个世代能够因着我们得见你的荣耀。愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上如同在天上。愿你恢复奇妙作为，彰显你同在，来翻转我生命。愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上如同在天上。愿你恢复奇妙作为，彰显你同在，来翻转我生命。彰显你同在，彰显你同在，彰显你同在，来翻转我生命。得着安慰， memperoleh kekuatan dan penghiburan, 顺服以神你的话语， taat kepada firman-Mu, 建立生命在你的真理为根基。 membangun iman kami di dalam kebenaran firman-Mu. Ya, dan didasari oleh firman-Mu. 主，我们感谢赞美你。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 仆人要承认， Hamba-Mu mengakui 离了你，我什么都不能做。 ketika kami tidak di dalam Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. 但是我感谢主，因为你就在与我们同工。
Tapi kami bersyukur padamu karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bekerja di dalam kami. 你在我里面，我也在你里面。 Saya ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam diriku. 甚至每一个听的人，主啊，你都与他们同在。 Bahkan setiap yang mendengarkan, Tuhan Engkau ada bersama mereka. 我们预备好聆听那又真又活的神说话， Kami sudah siap mendengarkan firman dari Tuhan yang hidup. 并且也预备好要活出来。 Dan kami sudah siap untuk menghidupinya. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢圣灵， Terima kasih Roh Kudus. 谢谢三位一体的神。 Terima kasih Allah Tritunggal. 奉主耶稣的名，我们祷 Di 告。 dalam nama Tuhan Yesus kami 我们一起 berdoa. 说 Mari kita sama-sama katakan Amen。 Amin. 我们知道这段经文， Kita tahu ayat firman ini 就是当耶稣也代替摩西，然后代替摩西要把百姓带到这个迦南地，进入迦南地。 Kita tahu bahwa ayat ini menceritakan tentang Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. 耶稣也愿意， Dan Yosua pun bersedia. 但是当他们耶稣也接棒之后呢， Tetapi ketika Yosua mengambil alih ini tongkat estafetnya, 然后呢，挡在耶稣眼面前的就是一条约旦河。 yang menghalangi Yosua di depannya adalah Sungai Yordan. 如果当时的情况， Kalau kondisi di saat itu, 按照人来看， kalau dipandang dengan kacamata manusia, 靠着人 mengandalkan kekuatan manusia, 不可能过。 tidak mungkin bisa melewati Sungai Yordan. 就算有船， Sekalipun ada perahu, 因为当时可能有船的啦， karena mungkin saat itu sudah ada perahu, 但也载不了， ya tapi tidak bisa melewatinya 因为人很多， karena banyak orang 水也很涨， dan air juga sedang pasang. 所以对百姓来说，这是一个很大的困难。 Jadi ini adalah satu kesulitan bagi bangsa Israel. 但是我们看到这个约旦河挡在那边，成为他们的阻挡。 Dan kita tahu bahwa Sungai Yordan menjadi satu penghalang bagi bangsa Israel, 但是他们也没有退缩。 tapi mereka juga tidak mundur. 如果有时候在我们的生命里面， Ada kalanya dalam hidup kita, 我们定义要去行主的旨意的时候， ketika kita sudah berkomitmen mau melakukan kehendak Tuhan, 在主里我们愿意在主里面属灵的前进的时候， ketika secara rohani kita sudah siap berkomitmen untuk maju, 但是很多时候阻挡逆境就临到在我们的眼前。 tapi seringkali ada rintangan atau tantangan yang menghalangi kita. 我相信大多数的人都不喜欢有阻挡， Saya yakin bahwa banyak orang yang tidak suka dengan halangan rintangan. 使到事情行程不顺利，事情不顺利， Rintangan yang membuat semua hal menjadi tidak sukses. 不但不顺利，有时候我们还会怀疑， Tidak hanya tidak sukses atau tidak lancar, kita pun kadang bisa jadi meragukan. 会不会走错路啊？ Apakah kita jalan pada jalan yang salah? 会不会是违背了神的心意？ Apakah kita sedang berjalan bertolak belakang dengan kehendak Tuhan? 但是以色列百姓明明是神在带领的路， Tapi bangsa Israel tahu betul bahwa mereka sedang dipimpin oleh Tuhan. 明明是神自己也要自己引领的道路， Jelas-jelas bahwa yang memimpin perjalanan mereka adalah Tuhan sendiri. 为什么还会神引领的道路还会有困难和拦阻呢？ Tetapi kenapa di jalan yang Tuhan bawa, pimpin sendiri masih ada rintangan? 那今天我们要从这个约书亚记的第4章20节到24节，我们要来看神在困难中其实有他的美意。 Mari kita lihat hari ini di Yosua pasal 4 dari ayat yang 1 sampai ke 24 ini, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel melewati rintangan dan ada tanda kasih karunia Tuhan di baliknya. 困难和拦阻背后的心意。 Kehendak Tuhan di balik susahan dan rintangan. 首先我们来看到从这个第20节到22节，我们看到这个
阻挡这一个逆境，这一个困难，是为了要纪念神的作为。 Dan kita lihat di ayat 20 sampai 22 ini semua rintangan-tantangan adalah satu tanda supaya kita bisa mengingat perbuatan Tuhan. 在这边有说到当他们要过那个约旦河的时候， Di sini dikatakan ketika mereka mau melewati sungai Yordan, 然后呢，神吩咐他们 Tuhan memerintahkan pada mereka, 要取12块石头，每一个支派1块。 Tuhan memerintahkan mereka dari 12 suku ada satu orang yang mengambil satu batu. 呀，就是等于12块，而且呢，这一个是耶和华说是为了要纪念， Yang artinya ada 12 batu yang harus mereka ambil dan ini untuk mengingat perbuatan Tuhan. 如果有人问的话呢，就要告诉他们以色列曾经走过这个约旦河。 Kalau ada yang menanyakan tentang batu ini maka harus dijawab Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang 所以 kering. 这12块石头呢，就是为了纪念以色列曾走过干地过这约旦河。 Jadi ke-12 batu yang ada ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. 那他们为什么会这样做？是因为这个耶和华这样的吩咐。耶和华首先吩咐约书亚， Mereka melakukan hal ini karena Tuhan telah memerintahkan pada Yosua. 要这交代他们，这个当你们过约旦河的时候，你们要12个支派要起一个石头。 Yaitu di ayat yang 1 sampai ke 3 Tuhan mengatakan pada Yosua bahwa mereka harus mengambil, setiap suku satu orang harus mengambil satu batu dari tanah kering di sungai Yordan. 耶稣亚领受了这个吩咐呢，他就对这个百姓说， Dan setelah Yosua menerima perintah ini, Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel. 在第4章第5节、第7节的，我给他红色的，就是证明耶稣亚在跟百姓说， Di ayat pasal 4 ayat 5 sampai 7 saya beri warna merah, yaitu untuk menandakan bahwa Yosua sedang berkata-kata kepada bangsa Israel. 然后呢，这一个百姓听了呢，他们就第8节说，以色列人就照着耶稣亚所吩咐的，按着以色列支派的数目，从约旦河中起了12块石头，都遵耶和华所吩咐耶稣亚的行了。 Dan di ayat 8 di situ dikatakan, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. 那在第6节的第4节的第6节的，这石头中间可以作为 ，OK。 对不起，跳了这舌头中间可以作为证据，可以作为证据。 Dan di ayat 5 itu tadi di situ dikatakan bahwa ke-12 batu itu bisa menjadi satu bukti. 证据什么呢？就是做以色列永远的证据，就是证据上帝怎么样行神迹，上帝怎么样带领他们经过这个苦难，这个阻挡。 Bukti untuk apa? Bukti bahwa bangsa Israel akan menurunkannya kepada anak-anak mereka, memberitahukan bahwa Tuhan sendirilah yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. 而且是做以色列永远的纪念。 Dan batu-batu ini akan selalu, yaitu kalau diterjemahkan dari Mandarin secara literal adalah selama-lamanya mengingatkan bangsa Israel pada apa yang terjadi di sana. 那弟兄姐妹，刚才我们看到这个百姓接受了，也就去行了。 Dan kita sudah lihat juga ketika bangsa Israel mereka mendengarkan perintah dari Yosua yang Yosua terima dari Tuhan, mereka langsung melakukannya. 弟兄姐妹，今天我们领受了从神的话，我们有没有直接去行呢？ Saudara-saudari, ketika kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, apakah kita juga melakukannya langsung? 从以上的经文看得很清楚，这个约旦河似乎是一个阻挡他们。 Dari ayat yang kita baca tadi, kelihatannya sungai Yordan ini adalah satu rintangan bagi bangsa Israel. 但是有神的心意，
tetapi di balik rintangan halangan itu ada kehendak Tuhan. 上帝不要当他们单单经历到神的神迹、神的大能， Tuhan tidak hanya mau bangsa Israel mengalami mujizat dari Tuhan, 但是他也要百姓留下纪念。 tapi Tuhan juga mau bahwa bangsa Israel mereka mengingat akan tanda yang Tuhan lakukan. 呀，留下这个纪念呢，就是神使约旦河的水啊，当耶和华的约柜断的时候呢，他们就可以从干地过去了。 Tanda bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan melangkah, maka sungai Yordan ini menjadi kering dan bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 刚才我说到，没有一个人愿意好像什么苦难来到， saya tadi bilang bahwa tidak ada seorang pun yang mau atau bersedia dihalangi oleh rintangan dan tantangan. 也不希望有什么疾病来到。 Dan tidak berharap ada sakit penyakit yang menimpanya. 所以很多时候我们的祷告就是上帝啊，你保守我，让我不生病。 Jadi sering kali kita berdoa, Tuhan lindungi aku supaya aku terjauhi dari sakit penyakit. 但是但现在这样的一个情况，不少人生病， Tapi di saat-saat seperti ini tidak sedikit orang yang sakit. 有严重的，也有轻微的。 Ada yang sakitnya berat, ada yang ringan. 但是我们要从这边看见，看起来是不舒服的困难， Tapi di sini kita lihat sekalipun kelihatannya ini masalah atau kesusahan yang tidak nyaman. 就如耶和华对以色列百姓说，为的是要纪念这个耶和华的作为。 Tapi sama seperti yang firman Tuhan katakan bahwa hal ini terjadi supaya mereka ini menjadi pengingat bagi mereka. 这12块石头是神迹的记号，也是恩典的记号。 Ke-12 batu ini adalah tanda mujizat dan tanda kasih karunia Tuhan. 那在这一点，我们已经学到，原来上帝应许这个苦难背后是为了不单让人能够经历到上帝，而且还是一个恩典的记号。 Dan kita tahu bahwa dengan kejadian yang terjadi ini ketika bangsa Israel lewati sungai Yordan ini adalah satu tanda kasih karunia Tuhan yang terus-menerus. 不是，为了是要纪念，而且是不是单单他们要经历到神迹，而且要是一个恩典的记号。 Jadi tidak hanya mereka mau mengalami mujizat Tuhan, tapi juga mereka mau mengingat bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan yang berkelanjutan. 今天如果你有碰到困难、 Hari ini kalau saudara-saudari menghadapi kesusahan, 疾病， sakit, 相信那神会帮助你，你要经历神。 kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melewati semua tantangan rintangan dan kita akan mengalami Tuhan. 而且能够有一个留下恩典的记号。 Bahkan akan meninggalkan satu tanda kasih karunia Tuhan. 也许弟兄姐妹曾经听过我的见证， Mungkin ada saudara-saudari yang sudah pernah mendengar kesaksian saya. 在20多年前，我曾经车祸， Jadi kira-kira 20 tahun yang lalu saya pernah mengalami kecelakaan. 是很严重的一个车祸， Dan ini kecelakaan yang sangat kecelakaan parah. mobil， Kecelakaan mobil yang parah. 但是我还活着， Tapi saya masih hidup. 而且当时我在怀孕， Dan bahkan saat itu saya sedang hamil. 就是我的亲爱的儿子彼得， Ya, saya sedang hamil Peter. 那时候我不知道， Saya tidak tahu waktu itu. 但是神保守了他。 Tapi Tuhan melindunginya. 在彼得之前呢，我曾经怀孕， Sebelum hamil Peter saya pernah hamil juga. 但是没有发生什么意外， Tapi tidak terjadi kecelakaan apapun. 流产。 Tapi gugur. 从这件事情，我看到3个月后，上帝给我了彼得， Dan di sini saya lihat 3 bulan kemudian Tuhan memberikan Peter pada saya. 而且是发生车祸，彼得还保留。 Dan bahkan setelah kecelakaan mobil pun Peter masih ada. 呀，就是我的大儿子。 Yaitu anak sulung saya. 所以我看到神的恩典，而且这个是记号。
Dan saya melihat kasih karunia Tuhan, dan ini adalah tanda dari kasih karunia Tuhan itu. 每一次我跟别人见证的时候，他也听到，他也知道。我跟他说：“彼得，你的出生有神的美意在你身上。” Tiap kali saya menceritakan kesaksian ini, Peter juga mendengar, dan saya beritahu kepada Peter, kamu lahir itu karena ada kehendak Tuhan yang indah. 我不希望你赚多钱， Saya tidak berharap kamu punya banyak uang, Ya. menghasilkan banyak uang. 我要提醒你的是，你的出生有神的旨意。 Yang saya ingatkan kepada kamu adalah kamu lahir karena ada kehendak Tuhan dalam hidupmu. 要去成就。 Harus kehendak Tuhan yang harus kamu kerjakan. 这个比你赚多钱更重要， Ini jauh lebih penting daripada kamu menghasilkan banyak uang. 因为你的生命就是一个恩典的记号。 Karena hidupmu adalah tanda kasih karunia Tuhan. 好，我们再来看从这段经文里面看到，神也要他们纪念神不断的神迹与恩典。 Dan kita juga mau lihat di ayat ini bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk ingat pada kasih karunia Tuhan yang terus-menerus. 呀，我们看第24节， Kita lihat di ayat 24, 没有23节 ayat ，sorry， 23. 注意这句话，因为耶和华你们的神在你们面前使约旦河的水干了，等着你们过来。再一次，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们面前使红海干了，等着我们过来一样。 Mari kita perhatikan di ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang, yaitu menantikan kamu menyeberang kemari, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, menantikan kami menyeberang kemari. 从这段经文里面，我们看到耶和华不单单要他们纪念神的恩典、神的作为， Di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak hanya ingin bangsa Israel ingat akan perbuatannya yang ajaib, 但是呢，他们不单要他们纪念从前他们的上一代他们的那个他们的上一代从那个红海能够干了过来。 tidak hanya ingat pada generasi sebelumnya yang menyeberangi sungai laut Teberau, 那但是他们也要这个第二代，这些第二代的以色列百姓能够经历像他们父母、祖父、祖母经历的一样。 tapi juga mau bangsa Israel yang saat itu juga mengalami apa yang dialami oleh orang tua mereka, kakek nenek mereka ketika melalui laut Teberau ini. 因为上一代的过那个红海的是上一代，是那个从这个埃及出来的那一代。 Karena generasi sebelumnya yang melewati laut Teberau adalah generasi yang keluar dari Mesir. 那一些人已经死在旷野了。 Dan generasi ini sudah meninggal di padang gurun. 这个要进到约旦河的呢是第二代了。 Yang mau melewati sungai Yordan adalah generasi yang kedua. 他们可能没有看见过这个红开了，然后他们可以过去。 Mungkin mereka tidak pernah melihat bagaimana laut Teberau itu terbelah jadi dua dan mereka jalan di tanah yang kering. 那上帝透过这一个约旦河呢，再一次的他们有这样的一个经历，就是要这个第二代经历到他的祖父祖母、他的父母亲所经历的。 Dan Tuhan mau bahwa generasi yang kedua ini melewati sungai Yordan mengalami mujizat yang sama yang dialami oleh orang tua kakek nenek mereka ketika melewati laut Teberau. 呀，像那个这个上帝等着那个他的父母、他的祖父祖母过来一样，现在上帝也等着他们这样的过来。 Jadi sama seperti Tuhan menantikan kakek nenek orang tua mereka untuk datang kemari, Tuhan juga di saat yang sama juga menantikan mereka datang kemari dari seberang laut sungai Yordan itu. 在这里我们看到上帝不单要他们同样经历他的祖宗所经历的，但是他也要告诉他，我的恩典、我的神迹是不断的。 Dalam hal ini Tuhan mau mengingatkan bahwa mujizatnya dan kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti. 我被这个
这句话吸引了我，等着你过来，等着你们或者是我们啊，这边是你们等着我们过来。 Perhatian saya tertarik pada kata-kata ini, menyeberang, menantikan kami atau menantikan kamu menyeberang kemari. 呀，印尼文的翻译是这个是中文的翻译，印尼文没有翻译出那一点，所以国湖里面的是华语的翻译啊。这 Jadi 个 dalam kurung itu adalah terjemahan dari Mandarin karena di bahasa Indonesia tidak diterjemahkan demikian. OK， 那我用这个图来解释什么叫做过来或者是过去。 Jadi saya mau menjelaskan arti menyeberang kemari dan menyeberang ke sana dengan foto ini. 我用这个来解释我教我学生的时候了。 Ketika saya mengajar murid-murid saya, 那过来是这样的，你看第一个图， jadi kalau kemari itu seperti yang gambar pertama, 就靠近 yaitu 讲话的人。 mendekati orang yang berbicara. 那如果过去呢？ Nah kalau pergi, 是对不起，按错，是远离 kalau pergi yaitu meninggalkan, 远离讲话的人。 menjauhi orang yang berbicara. 上帝对百姓说， Tuhan berfirman pada bangsa Israel, 上帝也对你和我说， Tuhan juga berfirman pada saudara dan saya, 我等着你过来，我等着你过来。 aku menantikan kamu datang, aku menantikan kamu datang. 而且我等着你过来，我不是袖手旁观的。 Dan aku menantikan kamu datang bukan dengan tangan yang dilipat, 呀，帮鼓当案。 pangku tangan. 我不是那袖手旁观的，要看着你，哎呀，看到你过得好辛苦哦，有难处哦，过不来了哈，试试看，知道了吧？ Jadi berpangku tangan bukan menantikan dengan berpangku tangan dan bilang kamu udah lihat ya susah ya, tahu kan rasanya, bukan seperti itu. 呀，而是他跟你说，我没有袖手旁观， Tuhan berkata aku tidak berpangku tangan dan tidak meninggalkan kamu. 我已经把你的困难、你的苦楚、你的阻挡挪去了。 Aku telah menjauhkan setiap tantangan, rintangan dan penderitaan daripadamu. menyingkirkan Menyingkirkan. 那呢，现在呢，哇，也许你看不见， Jadi mungkin sekarang kami tidak bisa melihat, 但是我已经搞定了，那个广东人叫搞定了。 jadi tapi aku telah, ini firman Tuhan bilang, aku telah menyelesaikannya bagimu. Kalau bahasa Cantonnya ya itu tadi barusan. 只要你跨过你的脚步，你就看见，你就经历了。 Asal kita melangkah saja dan jalan, maka kita sudah mengalaminya. 呀，有信心吗？ Ada iman, 你相信吗？其实 percayakah kita? 我记得我们的牧师讲过， Saya ingat pastor pernah mengkhotbahkan. 他已经在那一个终点等了， Jadi Pastor Hudus pernah mengkhotbahkan bahwa Tuhan sudah menantikan kita di sana. 他只在那边，你过来，你过来。 Tuhan sedang berkata kepada kita, ayo datang, datang kemari. 你不用担心， Jangan khawatir. 这些现在你看到的阻挡，只要你踏出，它就会走开。 Rintangan yang kamu lihat sekarang, asal kamu dengan iman melangkah saja, itu akan disingkirkan. 你就能够来到我这里。 Dan kamu bisa datang kepadaku. 弟兄姐妹，你看到主的主动吗？ Saudara-saudari, apakah kita sudah melihat bagaimana Tuhan berinisiatif. berinisiatif? Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang aktif. 神是主动的神，他也是在动工的神。 Dan dia，而且他没有停止工作。 Dan Tuhan tidak berhenti bekerja. 我记得牧师上个礼拜讲， Saya ingat Pastor Hudus juga berkhotbah seperti ini. 只要上帝还没有停止，我们也不能停止。 Asalkan Tuhan belum berhenti, kita jangan berhenti. 阿门。 Amin. 感谢主， Puji Tuhan. 百姓，神说，神对百姓说， Firman Tuhan kepada bangsa Israel, 呀，神也对你说， Tuhan juga berfirman kepada 如果 kita, 你今天有阻碍， kalau hari ini kita ada rintangan, 有困难， ada kesusahan, 我除掉你的困难， aku telah menyingkirkan
kesulitan itu, 我除掉你的阻挡， aku sudah menyingkirkan halangan yang di hadapanmu. 我等着你过来。 Aku menantikan kamu untuk menyeberang kemari. 弟兄姐妹，相信吗？ Saudara-saudari, apakah kita percaya? 可以说阿门吗？ Bisakah kita bilang amin? 上帝听到， Tuhan sudah mendengarkan. 仇敌也听到， Musuh kita juga mendengarkan. 上帝听到，上帝成就。 Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang akan beracara. 仇敌听到他会跑开， Musuh mendengar dan dia akan kabur. 我们听到 Kalau kita dengar, 信心建立 iman kita dibangkitkan kembali. ，Amen。 Amin. 所以，我们弟兄姐妹，我们看到今天如果我们要面对困难， Jadi saudara-saudari semuanya, kita sudah lihat kalau hari ini kita menghadapi kesusahan, 要相信上帝跟你搞定。 kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. 只要你跨出你的脚步， Asal kita melangkah aja. 在家里的弟兄姐妹，现在跨出你的脚步， Saudara-saudari yang di rumah, melangkahlah. 你就要看见神迹， Dan saudara-saudari akan melihat mujizat dari Tuhan. 就要经历到神的恩典。 Dan kita akan mengalami anugerah kasih karunia dari Tuhan. 心准备好领受的说阿门， Yang percaya kita katakan amin. 就去行动了哈。 Mari 好，我们 kita, 再来看第三点。 ya kita lihat 今 poin 天要 ketiga. 今天要跟你分享4点。 Saya akan sharingkan 4 poin hari ini. 第三点呢，就是透过这个第24节的上半节。 Di poin yang ketiga yaitu Yosua pasal 4 ayat 24a. 哦，sorry 哈，因为掉下去了， Ya. 可能是因为那个字体的问题，所以它掉下去了。Ya sorry, powerpointnya mungkin nggak kelihatan karena ada perubahan font mungkin karena font yang Terlalu saya besar. ya bukan saya pakai nggak ada di komputer ini sehingga dia bisa berubah dan dia jatuh. Oke, tidak apa-apa. 我们看，要使地上万民都知道耶和华的手大有能力。 Yosua pasal 4 ayat 24a, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. 神的耶和华的手大有能力， Kuat tangan Tuhan. 相信的说阿门， Yang percaya katakan amin. 阿门，不改变，不改变。 Tidak akan berubah. 我们来看这个恩典的记号，要使地上的万民都知道耶和华的手大有能力。 Tanda kasih karunia Tuhan adalah supaya semua bangsa menyaksikan kebesaran Tuhan. 我拿一个例子，当时真的也发生。 Dan saya ambil satu contoh, dan ini contoh yang benar-benar terjadi. 记得刚才我们读的经文第四章， Kita baca tadi di Yosua pasal 4. ya, ingat Kita yang ingat. kita baca tadi adalah pasal 4，现在进入第5章的第1节就有这句话了。 Dan kita masuk ke pasal kelima dan sudah ada kata-kata ini. 约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王听见耶和华在以色列人面前使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故都消化，不再有胆气。 Yosua pasal 5 ayat 1, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. 弟兄姐妹，这些经文说，为什么他们的心会消化，没有胆气呢？ Saudara-saudari, kenapa di ayat ini dikatakan tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka? 因为 menghadapi 他们 orang 听 Israel? 见耶和华做的神迹，使约旦河干了。 Karena mereka sudah mendengar mujizat bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu. 他们见证的神的手是大有能力的神， Mereka menyaksikan bahwa tangan Tuhan itu berkuasa. 虽然他们只是听见， Sekalipun mereka hanya mendengar, 但是他们的心都消化了 tapi hati mereka menjadi tawar. 呀，心消化了，然后没有胆气了，不敢起来征战，不敢来对敌了。 Hati mereka tawar dan hilanglah semangat mereka sehingga mereka tidak berani untuk berperang. 所以弟兄姐妹，现在我们知道，
Oleh karena itu saudara-saudari kita sudah tahu 神允许我们遇见这个逆境呢，是要使地上的万民知道耶和华的手大有能力。 Tuhan mengizinkan kita melewati tantangan dan rintangan dan kesulitan supaya kita bisa menyaksikan kuasa mujizat Tuhan. 所以你现在正在苦难吗？ Jadi saudara-saudari semuanya, apakah kita sedang di masa-masa sulit? 神还没有给万民知道神的手大有能力之前，神要你自己经历神的大能，神的手是大有能力。 Sebelum Tuhan memberitakan pada bangsa lain bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tangan Tuhan itu berkuasa, Tuhan mau kita sendiri mengalaminya bahwa Tuhan berkuasa. 你可能说你讲是轻松啦，又不是你， Mungkin kita bisa bilang, kamu kan ngomong gampang, yang ngalamin kan bukan kamu. 你都没有经历。 Yang Anda sendiri tidak mengalaminya. 虽然你有苦， Sekalipun ada penderitaan, 你靠不我靠， tawar hatimu atau kepahitanmu bukan kepahitanku. 弟兄姐妹， Saudara-saudari semuanya, 其实有一个奥秘在其中。 sebenarnya ada rahasia di balik itu. 逆境越大，困难越大，挑战越大，其实更彰显出神的手的大能更大。 Semakin besar satu rintangan atau kesulitan atau penderitaan atau tantangan, maka semakin besar pula lah mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Ya, semakin nyata kebesaran Tuhan dan kuat kuasa tangan Tuhan di dalam penderitaan yang jauh lebih besar. 这让我想起3件事情，让我想起有3件事情发生在但以理书的4个年轻人身上。 Jadi hal ini mengingatkan saya pada 3 hal yang terjadi pada Daniel dan 3 temannya di dalam kitab Daniel. 呀，这4位呢，但以理和他3个朋友呢，是被掳到巴比伦的年轻人。 Jadi Daniel dan ketiga temannya adalah anak muda yang ditawan ke Babel. 那第一件呢，我们看呢是在尼布加尼撒王的时代，他第2年的时候。 Jadi hal yang pertama kita lihat terjadi di saat pemerintahannya Raja Nebukadnezar. 呀，这个我们可以从但以理书的第2章1到48节。 Ini kita bisa lihat di 第2章1到48节。 Jadi yang pertama kita bisa lihat di Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 48. 呀，但是我当然不会读到完全读完。 Tapi saya tidak akan baca sampai habis. 那尼布加尼撒在第2年的时候， Raja Nebukadnezar di tahun yang kedua, 他做了一个梦， dia bermimpi, 但是忘记了梦。 tapi dia lupa mimpinya. 然后呢，王就吩咐人将这个术士啊、做法术的啦、行邪术的啦和加勒底人招来。 Dan lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim, 要他们将王的梦告诉王。 supaya mereka menerangkan arti mimpi raja itu pada raja. 结果没有人能做到。 Dan akhirnya tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan arti mimpi itu. 他们就对王说 Dan mereka berkata kepada raja, 王啊， "Oh raja, ya rajaku, 你所问的是甚难，除了不与世人同居的神明，没有人能在王的面前能说出来。 apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Lucu ya, bahasanya kecuali dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Berarti kepercayaan mereka kepada dewa-dewa yang diam bersama dia atau di antara dia. 所以他们相信的是与他们同在的与他们同居的神明。 Ya, 这个很奇妙，很奇怪。 Hal ini sangat aneh. 做梦， Bermimpi buruk.
做梦 bermimpi, 忘记梦， lupa isi mimpinya, 又要人解释梦。 lupa isi mimpi tapi mau orang lain untuk menjelaskan mimpi itu. 比如说，我跟胡杜斯牧师说 Misalnya saya berkata pada Pastor Hudus, ：“Pak Hudus，我昨晚做梦， saya mungkin bilang, Pak Hudus, kok semalam saya mimpi, 但是我忘记了， tapi saya sudah lupa. 你可不可以跟我解释啊 Boleh nggak Pak Hudus jelaskan kepada saya?？” 我相信把胡杜说：“Pak Serut，你有没有？你清醒吗？ Mungkin saya percaya Pak Hudus mungkin akan bilang, Pak Serut, kamu oke nggak? Pikiranmu oke nggak gitu? Sadar nggak? 你自己都不知道，我怎么跟你解释？ Kamu sendiri aja nggak tahu gimana saya mau menjelaskan. 但是这个王啊，他就要人家解释 Tapi Raja Nebukadnezar ini ya maunya begitu. 啊，所以呢，结果呢，没有一个人能解释。 Jadi akhirnya tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan arti mimpi itu pada raja. 大王就发烈怒， Dan raja itu sungguh murka, 吩咐所有的这个巴比伦的哲士啊，甚至这个但以理跟他的同伴都要被消灭杀掉。 maka raja menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. 因为他们不会解梦， Karena mereka tidak bisa menjelaskan arti mimpi. 因为不知道梦是什么。 Karena mereka tidak tahu mimpinya tentang apa. 那当但以理听到这个消息的时候， Ketika Daniel mendengar berita ini, 他就回到他自己的家， dia pulang ke rumahnya, 并且将这样的事情告诉他的同伴撒德拉、米萨和亚波尼哥。 dan lalu Daniel menceritakan pada 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, 要他们向天上的父寻求祷告， mereka bersepakat untuk berdoa kepada Tuhan 将这个奥秘的事指示他们，指明他们。 untuk memberikan kepada mereka penglihatan akan mimpi itu, 使到他们4个人，包括这个哲士都不会被杀。 menyingkapkan rahasia mimpi itu supaya mereka berempat juga orang-orang bijaksana di Babel tidak dilenyapkan. 那神在夜间就告诉了，显明给但以理。 Dan di malam hari Tuhan menyatakan, memperlihatkan, menyingkapkan rahasia ini kepada Daniel. 但以理就称颂天上的神。 Dan Daniel memuji Tuhan. 神说，但以理说， Daniel berkata, 我列祖的神啊， Ya Allah nenek moyangku, 我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我们祈求，把王的事给我们指明。 Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau sebab Engkau mengaruniakan padaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. 弟兄姐妹， Saudara-saudari semuanya, 你有什么不明白、不知道该怎么做的吗？ adakah kita kebingungan akan hal yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? 像但以理他们一样，来到神的面前祈求。 Mari kita belajar dari Daniel, kita datang ke hadapan Tuhan dan kita meminta kepada Tuhan. 那将智慧给但以理的，也会来显明指示。 Maka Tuhan yang memberikan hikmat kepada Daniel, Tuhan yang sama akan memberikan hikmat juga pada kita. 相信吗？说阿门，相信 Yang 的。 percaya katakan amin. 所以呢，但以理呢，结果呢，就知道这个的时候呢，他就去告诉王。 Maka ketika akhirnya Daniel mendapat penglihatan ini, dia datang kepada raja dan berkata, 我喜欢这句话 saya suka dengan kata-kata ini. 呀，他告诉王说：“你所请的那些哲士等等术士等等都不能告诉王。 Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh 呀，我们来看这个，只有一位在天上的神能显明奥秘的事。 tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, 就是你和我今天信的神。 yaitu Tuhan yang saudara dan saya percaya hari ini. 同意的说阿门。 Yang setuju katakan amin.
就是你和我所信的神，他能启示。 Yaitu hanya Tuhan yang kita percaya yang dapat menyingkapkan rahasia. 他就是那住在天上的那位， Dialah Tuhan yang tinggal di atas surga, 也住在你我心中的那位。 yang juga adalah Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. 呀，后来但以理就跟他解释， Akhirnya Daniel menjelaskan rahasia itu kepada raja, 但是因为时间的缘故， tapi karena waktu, 我牧师不跟你解释他解释的是什么。 pastor tidak akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Daniel kepada raja. 你要知道自己去开但以理书第2章1到48节。 Kalau mau tahu lebih banyak, boleh baca sendiri di Daniel pasal 2 1 sampai 48. 不是现在读，现在先听讲道。 Bukan sekarang bacanya, tapi nanti sekarang dengarkan firman Tuhan dulu. 呀，当尼布甲尼撒王跟那看到那个但以理能显明这件事情的时候，他就俯伏在地向但以理下拜。 Jadi ketika raja telah mendengar apa yang disingkapkan oleh Daniel kepadanya, maka dia bersujud berlutut menyembah kepada Daniel. 他说：“但以理啊，你能显明这个事情呢？你的王全然是万神之神，万王之王。” Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. 我们所信的神就是万神之神，万王之王，万主之主。阿门。 Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Amin. Ya, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuhan, dan juga adalah Allah di atas segala yang Allah。我们透过这件事情看到，但以理后来也是被抬高。 Kita juga lihat bagaimana Daniel akhirnya dimuliakan. 是因为这个王也升高他。 Daniel diangkat oleh raja. 他后来成为总理。 Dianugerahi menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. 而且他是总则事，就是管理所有的执事。 Dan dia menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 所以我们来看到呢，弟兄姐妹，透过这件事情，在人看能不能解决的事。 Jadi dari peristiwa ini kita lihat bagi manusia tidak mungkin. 但是在那个这个什么尼布甲尼撒见证到神的大伟大，神的作为。 Nebukadnezar menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. 而且他称颂耶和华是万神之神，万王之王。哈利路亚！ Dan dia memuji Tuhan sebagai Tuhan Allah mengatasi segala Allah dan berkuasa atas segala raja. 所以你看，是不是刚才我说的，越难的就越彰显神的大能。 Maka dari itu yang saya katakan tadi, makin sulit maka akan semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. 再来我们看第二件事情，是发生在但以理3章第1节到30节。 Kejadian kedua ada di Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. 还是尼布甲尼撒的时代。 Masih di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. 撒德拉、米沙和亚伯尼哥， Sadrak, Mesak dan Abednego. 我们知道他们在那个时代。 Kita tahu mereka ada di masa itu. 然后这个王呢设立一个金像， Jadi Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung. 凡不俯伏敬拜的，就必立时扔在烈火的窑中。 Yang tidak menyembah kepada patung ini akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala. 那撒德拉、米沙和亚伯那个，他们不敬拜王所立的那金像。 Jadi Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. 就有人来控告他们。 Maka ada orang yang datang kepada raja dan menuntut kepada raja. 然后呢，王就很生气。 Dan Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. 说告若不敬拜的话呢，必立时扔在烧着火的窑中。 Dan raja berkata kalau tidak menyembah kepada patung maka Sadrak, Mesak, Abednego akan dilemparkan kepada
perapian yang menyala-nyala. 而且他还说有何神能救你们脱离我的手呢？ Dan dia juga bertanya, Tuhan manakah yang bisa menyelamatkan kalian dari tanganku? 那他们就回答了尼布加尼撒。 Dan Sadrak, Mesak, Abednego menjawab pada Raja Nebukadnezar, 看看红色的， lihat yang warna merah. 他说我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。 Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. 他也必救我们脱离你的手。 Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu. 既或不然， Tapi seandainya tidak, 主啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。 hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 那圣经说呢，尼布甲尼撒就怒气填胸。 Maka kita lihat di firman Tuhan dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar 叫人把那个火烧得更7倍， dan memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas 然后把他们丢在那个火窑里面， dan membuang mereka ke dalam perapian panas itu. 因为那个火7倍的烧啊，那抬着的人烧死了。 Karena perapian itu 7 kali lebih panas, maka orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego pun terbakar. 但是很奇妙的是， Tapi yang luar biasa 我 ajaibnya, 们看见里面有10个人，而且他们没有被捆绑，因为丢上去的时候，他们是被捆绑的。 dan Raja melihat bahwa di dalam perapian itu ada 4 orang dan mereka tidak terikat, tapi sebelum mereka dilemparkan itu mereka dalam keadaan terikat. 他们在火中游行啊， Mereka berjalan-jalan di tengah perapian itu. 那也没有受伤。 Mereka juga tidak terluka. 而且我们看到这第4个人的脸很像那个人子，很像那个人子的相貌，很像神子的相貌。 Dan ketika Raja melihat orang keempat itu, Raja melihat bahwa orang keempat itu seperti anak dewa, putra dewa. 所以呢，那个王呢就叫他们，哎，快点快点把他们带出来。 Dan Raja memerintahkan untuk mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. 那当他们带出来的时候呢，他们是这个尼布甲尼撒就这样说了。 Dan ketika mereka bertiga sudah dikeluarkan, maka begini kata Raja Nebukadnezar, 至高神的仆人撒德拉、米沙和亚波尼哥， Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. 呀，他承认这个神是至高神。 Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tinggi. 当他们出来的时候，全场在场的人都见证了这3个人是没有被火烧伤。 Dan ketika mereka bertiga keluar dari perapian itu, semua orang menyaksikan bahwa tidak ada luka bakar di tubuh mereka bertiga. 连头发都没有， Bahkan rambut pun tidak hangus terbakar. 你知道吗？头发是很容易的。 Dan rambut itu gampang banget untuk terbakar. 我时常煮菜， Saya sering masak. 还好我的头发是短的， Puji Tuhan rambut saya pendek. 不然的话很容易受伤。 Kalau enggak sangat gampang untuk terluka. 呀，头发这么热的火，头发都不烧伤，这个是神的作为啊！ Api yang 7 kali lebih panas aja tidak membakar rambut. Ini adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. 衣服也没有变色， Baju pun tidak berubah warna. 而且没有那个臭火烧焦的味道，没有。 Dan bahkan tidak ada bau terbakar. 所以呢，这个尼布甲尼撒就说 Oleh karena itu Raja Nebukadnezar berkata,：“ 撒德拉、米沙、亚波尼哥的神是应当称颂的。 Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 他差遣使者救物，依靠他的仆人， Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. 没有别的神能做到这样的施行拯救。 Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. 这个撒德拉、米沙、亚波尼哥的神，就是你所相信和我所相信的神。”
Tuhan yang dipercaya oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang sama yang saudara dan saya percaya. 他是应当称颂的，阿门， Tuhan itu layak dipuji. 阿门。 Amin. 神是应当称颂的， Tuhan kita patut dipuji. 他能保护依靠他的人。 Tuhan dapat melindungi orang yang bersandar kepadanya. 问题是你和我有这个依靠他吗？ Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengandalkan Tuhan kita? 在我们的苦难里面，在我们的病痛里面，我们有依靠他吗？ Di tengah penderitaan kita, di tengah kesulitan kita, apakah kita bersandar kepada Tuhan? 我相信今天你得到答案了，就是要来寻找他。 Hari ini saya percaya bahwa saudara-saudari telah mendapatkan jawaban itu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. 不单如此， Tidak hanya demikian, 然后呢，他也命令 Raja juga memerintahkan 无论何方、何国、何族的人，不可以亵渎撒德拉米撒和亚波尼哥的神。 bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 而且你知道吗？在那个时候，他所有跟神跟那个王在一起在那边见证这件事情的人都见到了神的伟大。 Dan raja juga orang-orang yang ada bersama-sama dengan raja saat itu menyaksikan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak terluka sedikit pun. 弟兄姐妹，撒德拉、米撒和亚波尼哥碰到的困难大吗？ Saudara-saudari semuanya, besarkah kesulitan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? 你的大还是他的大？ Kesulitan saudara-saudari besar atau punya mereka yang lebih besar? 我相信他们更大， Saya percaya punya mereka jauh lebih besar. 但是神都能够拯救他， Tapi Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. 肯定你的问题他也能够拯救。 Maka dari itu masalah kita pun bisa diselesaikan. 第三点， Poin yang kejadian yang ketiga. 这时候已经是在大利乌王的时代了， Dan ini sudah ada di masa Raja Darius. 也是在但以理6章1到28，印尼文是29。 Jadi di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. 呀，在但以理的时代呢，那时候有总长和120个总督妒忌那个但以理。 Jadi di masa itu ada orang-orang para pejabat tinggi dan wakil raja itu iri kepada Daniel. 呀，那时候有3个是那个总长，就是瓦基拉加有3位，但以理是其中一个， Jadi di saat itu ada 3 wakil raja, salah satunya adalah Daniel. 还有120位是那个总督。 Dan ada 120 orang itu adalah pejabat tinggi orang. 因为他们妒忌， Tapi karena mereka 妒忌但以理呀， mereka 所以 iri 他们要 kepada 找 Daniel. 那个把柄， Mereka mau mencari dakwaan terhadap Daniel, 但是找不到， tapi mereka tidak dapat menemukannya 因为但以理没有做错，没有过失过。 karena Daniel tidak pernah melakukan kesalahan. 那他们就设立诡计，要来陷害这一个但以理。 Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. 然后他们就来到神的面前，王的面前， Dan mereka datang ke hadapan raja. 他们就告诉王， Mereka memberitahukan kepada raja. 要设立这样的一个条规。 Mereka mau raja menetapkan satu peraturan. 30日内不拘何人，若在王以外或向神或向人求什么，就必扔在这个狮子坑里。 Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 那但以理他知道，而且知道是有王的那个吸印的。 Daniel sudah mendengar dan Daniel tahu itu ada materai raja dalam peraturan itu. 但是他像素常一样，一日3次的来到神的面前祷告。 Tapi dia tetap seperti biasa yang dia lakukan sehari 3 kali datang ke hadapan Tuhan. 那就有人来到大利乌王来控告他。
Maka ada orang yang datang kepada Raja Darius untuk menuduh Daniel. 王听见了就很心忧愁。 Ketika didengar oleh Raja Darius, maka Raja Darius sangat sedih 因为王很爱惜这个但以理， karena Raja Darius ini sayang pada Daniel. 他知道如果是这样的话，但以理就是要被丢在狮子坑。 Karena dia tahu bahwa kalau demikian maka Daniel pasti akan dilemparkan ke gua singa. 他很想救但以理， Raja Darius ingin sekali untuk menyelamatkan Daniel. 但是王所立的那个禁令跟那个律例是不可以更改的，何况有这个玺印在那边。 Tapi Raja Darius tahu bahwa peraturan ini sudah tidak dapat diubahkan karena ada materai raja di dalamnya. 所以呢，他就下令把但以理要扔在那个狮子坑。 Maka dari itu dia mengeluarkan perintah untuk melemparkan Daniel ke gua singa. 然后他就对但以理说 Dan dia berkata kepada Daniel, 你所常侍奉的神，他必救你。 Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang menyelamatkan engkau. 那所以弟兄姐妹，我们看到这一个但以理呢，结果呢就被丢在这一个坑里面。 Dan kita sudah tahu bahwa akhirnya Daniel dilemparkan ke gua singa. 还有人把石头把那个坑口堵住。 Dan ada orang yang menempatkan batu untuk menutupi lubang gua itu. 还用这个王的玺印盖在那里，就是还有这个大臣的印封闭这个坑。 Dan menutupinya dengan meterai raja dan para pejabat. 所以呢，这个意思就是说，但以理没办法跑了。 Dan itu artinya Daniel sudah tidak dapat kabur lagi. 但是呢，这个王呢，晚上睡不着， Tapi Raja Darius waktu malam tidak dapat tidur 因为担心但以理。 karena dia khawatir. 后来早上他早的时候，黎明的时候就起来， Maka pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja 呀，他就跑到那个坑，就在那边呼喊， dan pergi dengan buru-buru ke gua singa 喊那个但以理，并且对他说 dan berseru kepada Daniel dengan suara yang nyaring, 永生神的仆人但以理啊，你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？ Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 但以理对王说：“愿王万岁！ Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. 我的神差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤我。 Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. 因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。 Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja aku tidak melakukan kejahatan. ” 王听了就高兴， Ketika raja mendengarnya, raja menjadi senang 吩咐这个人把但以理带出来。 dan memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. 那但是呢，他也没有受损，因为他信靠神。 Karena Daniel percaya dan bersandar kepada Tuhan, Daniel tidak terluka. 然后神这个大利乌王就下旨， Dan Raja Darius mengirimkan surat 住在全地各方各国各族的人说：愿你们大享平安。 Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa dan berkata, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 那他说现在我这样子要小谕我所同下的全国人民，要在但以理的面前，你要战战兢兢。 Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. 因为他是永远长存的活神。 Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. 阿门。 Amin. 我们信的神是永远长存的活神， Tuhan yang kita sembah dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. 活神就会说话。 Tuhan yang hidup akan berbicara. 他今天跟你跟我说话，
Tuhan yang hidup berbicara kepada saudara dan saya hari 而 ini. 且这位神是他的国度是永远不败坏。 Dan bahkan Tuhan ini pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan 他的 berakhir. 权柄永远无极的， Kekuasaannya tidak akan berakhir. 他复辟了这个复辟人搭救人， Dia melepaskan dan menolong 他在天上地下施行神迹奇事， dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. 救了但以理脱离狮子的口。 Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. 弟兄姐妹，神透过但以理被扔在狮子坑的这件事， Saudara-saudari, melalui peristiwa kejadian Daniel dilemparkan ke gua singa, 王封住坑口， raja menutupi lubang gua. 但永生门丰富了狮子的口。永生神封住了狮子的口。 Tuhan yang kekal itu telah menutup mulut singa. 呀，简单说，王封住坑口，神封住狮口。 Ya, dengan mudah bisa kita mengerti, raja menutup lubang gua itu, tapi Tuhan menutup terkaman singa, 呀，mulut singa， mulut singa. 呀，两个都是口了哈，但是不一样的口。你相信是哪一个口？ Ya, dua-duanya di dalam Mandarin adalah mulut, tapi yang mana yang kita percaya? 大利乌王因着这件事情承认但以理的神是永生的神。 Melalui kejadian ini, Raja Darius mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang hidup, yang benar. 耶和华是永远存活的神，他的国不败，他的权柄永存，而且是无极。 Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. 所以你看，在困难的时候，在阻挡的时候，反而让这个大利乌王不相信神的，都见证的神的手是大有能力。 Bahkan di tengah kesulitan ini kita lihat bahwa Raja Darius yang tidak percaya kepada Tuhan pun mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan hidup. 神这个王也看见，他只能封这个坑的口，但是神能封狮子的口。 Raja bisa menutup pintu gua, tapi Tuhan juga sanggup menutup mulut dari singa-singa. Ya, raja menyaksikan hal itu, bahwa dia hanya bisa menutup lubang gua, tetapi Tuhan bisa menutup mulut singa. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 你今天面对逆境吗？ apakah hari ini kita menghadapi kesulitan? 阻挡在你面前吗？ Apakah kita menghadapi rintangan, halangan di depan kita? 上帝话语告诉我们， Firman Tuhan berkata kepada kita, 那是要将这件事情成为你恩典的记号。 hal ini terjadi supaya kita mengingat bahwa ini adalah tanda kasih karunia Tuhan. 使世人见证到万民都见证到、知道并且承认永生神。 Supaya semua orang menyaksikan dan mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. 第四点，为什么神允许这样的困难临到呢？ Poin yang keempat, kenapa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi? 目的是要我们永远敬畏神。 Tujuannya adalah agar kita takut pada Tuhan 第 selamanya. 四节的下半节说， Yosua pasal 第4章24 ayat 20b, 下半节呀，要使你们永远敬畏耶和华你们的神。 dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. 当这个耶稣亚这边告诉我们，神设立了恩典记号，另一个目的是要我们永远敬畏他。 Di sini kita lihat dari bagaimana Tuhan memimpin Yosua adalah bagaimana kita melihat bahwa apa yang terjadi itu supaya kita mengingat tanda kasih karunia Tuhan. 从这个但以理和他的三位朋友的例子，我们看到， Dari Daniel dan ketiga temannya kita lihat, 呀，当尼布甲尼王
尼布加尼撒王称颂耶和华是诚然万神之神万王之王的时候， Ketika Raja Nebukadnezar memuji Tuhan yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang benar, 又高抬但以理，赏赐他许多的礼物。 dan mengangkat Daniel dan menganugerahinya banyak hadiah, 更管理全省，又立他为总理。 dan mengangkatnya sebagai kepala daerah dan pemimpin orang bijaksana. 我相信这使但以理的敬畏神更提升。 Saya percaya ini membuat Daniel semakin percaya dan semakin takut akan Tuhan. 同样的撒德拉、米撒和这个亚波尼哥，当他们见证到神怎么样从他们把他们从火坑里面救出来， Peristiwa yang sama ketika ketika Sadrak, Mesak, Abednego mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang panas. 而且神这个王又要升他们成为这个派他们管理这个省的事务。 Dan raja pun mengangkat mereka untuk memimpin daerah. 所以我们看到，我相信这个撒德拉、米撒和亚波尼哥经历到这样的一个奇迹的时候， Saya yakin dan percaya ketika Sadrak, Mesak, Abednego mengalami mujizat yang demikian, 他们的心对神的敬畏是更高的。 hati mereka dan percaya mereka, iman mereka dan takut akan Tuhan semakin ditingkatkan. 当我发生车祸，当我发生流产过后， Ketika saya mengalami kecelakaan mobil dan keguguran, 我仍然发生车祸，我仍然活着。 setelah kecelakaan mobil saya tetap hidup. 流产，上帝还给我这么聪明的孩子， Setelah keguguran pun Tuhan masih memberikanku anak yang pintar. 这提升了我对神的敬畏。 Ini meningkatkan rasa takut akan Tuhan di dalam diri saya. 自从发生车祸，我知道我的生命我还活着，是因为神还有事情要我做。 Setelah saya selamat dari kecelakaan mobil ini, saya tahu bahwa masih ada pekerjaan yang Tuhan ingin saya kerjakan. 因此，我对神不敢开玩笑，我要珍惜上帝给我的每一个时刻。 Oleh karena itu saya tidak berani untuk main-main dengan apa yang Tuhan berikan, dengan waktu yang Tuhan berikan. 我知道我全职不是我的选择，而是神要我做的。 Saya yakin dan percaya bahwa saya full time melayani penuh waktu, bukan keinginan saya sendiri tapi kehendak Tuhan. 成为牧师也不是我的愿望，通常是什么？不是我所愿的，不是我所计划的。 Menjadi pendeta pun bukan sesuatu yang saya rencanakan, bukan cita-cita saya. bukan cita-cita. 但是呢， Tapi 都是因为神要我去做的。 itu semua karena Tuhan berkehendak untuk saya melakukannya. 我们需要提升敬畏的心，永远敬畏神。 Kita harus meningkatkan rasa takut akan Tuhan dalam diri kita, dan kita harus selalu percaya kepada Tuhan. 当但以理从见证到这个，虽然尼布甲尼撒封掉他的那个坑的口， Kita lihat bagaimana Daniel mengalami Tuhan, sekalipun Raja Darius menutupi lubang gua, 但是他经历到神封住狮子的口， tapi dia mengalami bagaimana Tuhan menutupi mulut singa. 大大提升了这个但以理对神的敬畏。 Semakin meningkatkan rasa takut akan Tuhan di dalam diri Daniel. 我希望今天透过这3位的今天的信息， Saya berharap dengan 透过今天的信息， melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, 透过这4位年轻人的生命和经历， melalui peristiwa kejadian pengalaman dari 4 anak muda ini, 透过神的话语， melalui firman Tuhan, 能够提升我们对神的这个敬畏。 dapat meningkatkan rasa takut akan Tuhan di dalam diri kita.
使到我们心里决定永远敬畏神。 Sehingga kita berkomitmen dan memutuskan untuk selama-lamanya percaya kepada Tuhan. 因为敬畏神的人会把神放在第一。 Karena orang yang takut akan Tuhan akan menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. 我这时候请大美敬畏团能够到前面来。 Saya undang tim pujian penyembahan untuk maju ke depan. 今天透过以色列人经历这个约旦河的阻挡， Hari ini melalui bangsa Israel yang menghadapi halangan sungai Yordan. 但是神彰显了出来，这是恩典的记号。 Tapi Tuhan menyatakan bahwa dengan mereka menyeberangi ini adalah tanda kasih karunia Tuhan. 神也要我们要我们自己，还有我们的世世代代子子孙孙， Tuhan mau kita dan anak cucu kita, generasi dan Generasi demi generasi 都要纪念他作为他的伟大。 generasi setelah kita pun akan mengingat kebesaran Tuhan. 神要告诉我们神不断的恩典。 Tuhan yang mau memberitahu kepada kita kasih karunia-Nya. 请记住，我们的神到如今仍然行神迹。 Ingatlah bahwa sampai sekarang pun Tuhan masih membuat mujizat. 让我们跨出我们的信心的脚步吧， Mari kita melangkah dengan langkah iman kita. 奔向主耶稣， Kita datang kepada Tuhan Yesus, 我们也能够经历到神迹， kita pun bisa mengalami mujizat, 留下恩典的记号。 meninggalkan tanda kasih karunia Tuhan. 万民就要见证到神的手是大有能力的。 Dan seluruh bangsa akan menyaksikan bahwa Tuhan itu kuasa Tuhan itu begitu besar 并称颂神， dan akan memuji Tuhan, 荣耀神的名， memuliakan nama Tuhan 并且相信主耶稣， dan akan percaya kepada Tuhan 和 Yesus 我们一起永永远远的敬畏神。 sampai selama-lamanya takut akan Tuhan. 我们唱这首诗歌来回应神的话语。 Mari kita menyanyikan lagu ini untuk meresponi firman Tuhan. 用心来唱， Mari kita menyanyikan dengan hati dengan iman kita 然后我们也信心来领受。 dan dengan iman kita menerima. 站在大海边，才发现自己是多渺小。登上这个山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。可能你觉得你很渺小， Mungkin kita merasa kita sangat kecil, 可能你也觉得你很无奈， mungkin kita juga merasa tidak berdaya. 但是听听神的声音， Mari kita dengar suara Tuhan. 你有挣扎吗？ Apakah kita ada? 你有软弱吗？ Apakah kita ada kelemahan? 或只是跌倒吗？ Apakah kita pernah jatuh? 这些都要成为主恩典的记号。 Semua ini akan menjadi tanda karunia Tuhan. 呼求神， Mari kita berseru kepada Tuhan. 耶稣听我们的祷告， Yesus akan mendengarkan doa kita. 无论是在千万人中， Sekalipun di tengah orang di jalan, 耶稣仍然关心你， Yesus tetap memuliakan kamu, saudara. 他愿意帮你。 Tuhan bersedia menolong kita. 一切的事情 Semuanya 都要留下成为主恩典的记号。 akan ditinggalkan menjadi tanda karunia Tuhan. 你在风雨中，耶稣把你抱在怀里， Tuhan akan memberkati. 只要你依靠他， Hanya ketika kita pandangkan Tuhan, 无论是你走过的路有泪水， sekalipun kita 这一些都要成为恩典的记号。 akan menjadi Tuhan. 我全知道，这是我永远的依靠。走到底，有欢笑，有悲伤。我们再来唱这个副歌，用信心的来领受。当我呼求，
就留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路有欢笑有泪水，我成为主恩典的记号。Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 天上的父，良善的父，我们以主耶稣的名呼求的阿爸父， Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di rumah kami masing-masing. 感谢你已经在我们每一个人的家中与我们同在。 Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan melawat kami. 感谢主，你已经临到我们每个人的生命里。 Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. 感谢你给我们每一个人的祝福。 Terima kasih Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan sukacita buat kami menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. 主啊，我们感谢你，因为这个将成为我们这一个礼拜的力量和安慰。 Terima kasih buat firman-Mu yang hidup yang telah menguatkan dan memberkati kami juga. 感谢你的话语是那有活力的话语，让我们可以有力量。 Kami telah mendengarkan firman-Mu dan saat ini jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. 我们已经聆听你的话语，因此主啊，让我们成为实行你的话语的人。 Dan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus. 我们要结束我们的聚会，我们感谢主耶稣。 Kami percaya Tuhan, semua kami diberkati oleh Tuhan. 我们相信我们每一个人已经蒙福了。 Diberkatilah setiap rumah tangga di dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名，愿每一个家庭都蒙福。 Diberkatilah setiap keluarga di dalam nama Yesus. 愿每一个家庭奉主耶稣的名都蒙福。 Diberkatilah suami, istri, orang tua dan anak. 愿每一对夫妻，每一个父母孩子都蒙福。 Diberkatilah untuk menjadi berkat buat banyak orang. 我们要蒙福，成为更多人的祝福。 Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. 愿我们的工作，我们的一切岗位都蒙福。 Diberkatilah apa yang kami lakukan untuk Tuhan dan kami percaya itu akan memberkati banyak orang. 愿我们所做的每一件事都蒙福，并且可以成为更多人的祝福。 Diberkatilah setiap studi kami dalam nama Yesus. 愿我们的学业奉主耶稣的名都蒙福。 Diberkatilah hidup kami semua untuk menjadi berkat. 愿我们的每一个人的生命成为更多人的祝福，我们也自己也蒙福。 Setiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing sekarang terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. 每一个神的儿女在家中，愿你领受神的祝福。 Arahkanlah hatimu kepadanya dan percayalah Tuhan memberkati engkau. 让我们把我们的信心仰望在神的面前，让我们领受神的祝福。 Dan terimalah berkat ini. 我们一起领受这 Tuhan 个祝福。 memberkati engkau dan melindungi engkau. 愿主保守你，看顾你。 Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 神以他的脸光照你， Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 主把他的脸照在你生命里，让你 Dari kasih Allah Bapa, 愿主的cinta Tuhan Yesus, 主的恩典，主耶稣的爱、慈爱， dan penyertaan dari Roh Kudus 还有圣灵的交通， yang akan menyertaimu, 与你同在， memelihara tubuh jiwa dan rohmu supaya tetap terpelihara sempurna, 保守你的心、身、灵完全， sambil menantikan kedatangan yang kedua kali, 也让我们当我们等候主耶稣再来的时候， untuk mengangkat orang-orang percaya dalam kemuliaannya. 来提升我们到神的荣耀里。 Setiap umat
yang percaya, yang telah diberkati dan menjadi berkat. 我们每一个人、每一个百姓已经领受祝福， Mari 并成为 katakan 祝福。 dengan iman. 我们以信心一起说 Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. 愿上帝祝福你们。我的眼光和心思单单注视你，哦耶稣，随着你心律动，甜蜜的灵来充满我，放下为自己抓住的，放手交给你，我的主，我愿使你欢喜，对你的爱不断涌流，我生命气息全然为你，如同香歌倾倒，无悔的付出，只愿你心的满足，我生命气息